الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Kitab At-Taharah dalam kitab Mishkat ini. Hadis yang ke-22. Masih lagi perbincangan di bawah Al-Mubtilat, Mubtilatul Wudu, perkara yang membatalkan wudu. Jadi perbincangan kita masih lagi berkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang ke-22. An Ibn Abbas qala akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifan thumma masaha yadahu bimishin kana tahtah thumma qama fa shalla. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan katif. Katif ni maknanya bahu kambing. Ini bahagian ni ini bahagian ni katif. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangannya dengan tuala miliknya. Kita kata dengan kain sapu tangan lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu salat, lalu bersembahyang. Baik, di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan jika ianya merupakan peristiwa yang sama. Jadi antara hadis yang ke-22 dengan hadis di bawah ni semuanya riwayat daripada Ibnu Abbas. Kemungkinan dua hadis ni kemungkinan melibatkan kes yang sama. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a lis-salah faqala lahu ba'du nisa'ihi ijlis fa innal qidra qad nadijat fanawalathu katifah fa akala thumma masaha yadahu fa shalla wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk sembahyang. Lalu salah seorang isterinya berkata kepadanya, "Duduklah dulu." Begitu. Duduklah kerana makanan telah masak. Al-qidru tu makna periuk. Kerana periuk telah masak. Kita kata masak tu bukan puyuk. Tapi bahasa dia kita. Puyuk gelegok kita kata. Bahasa Kelantan kita. Ni kalau orang belajar balaghah dia adalah maksud dia. Sebut tempat tu, bekah tu, tapi yang dimaksudnya ma fil mahal, sesuatu yang ada dalam bekah. Puyuk gelegoknya kalau puyuk gelegok rosak habis lah dia tu lah. Panah tu apa tu. Ni pun sebab tu dia buat dalam kurungnya, takut kita tanya mana rebuh puyuk saja pun. Tidak. Jadi boleh kita terjemah gini, boleh. Mana makanan telah siap. Boleh juga begitu. Mafhum dia. Itu maksud. Periuk telah masak, maknanya makanan itu. Lalu isteri Nabi itu isteri Nabi memberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mana bahu kambing, katif bahu kambing. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun makan. Kemudian selepas selesai makan, beliau menyapu tangannya dengan lalu sembahyang dan tidak berwudu. Jadi ulama kata mungkin dua hadis ni kisah yang sama. Tadi sebut ringkas sangat. Yang kedua ni lebih jelas. Jadi apa maklumat dari segi fiqh yang dapat dipetik daripada dua hadis ni? Maklumatnya Nabi makan makanan yang dimasak. Dan makanan ni dalam bentuk daging.
Maka Nabi tidak berwuduk, maknanya tidak batal lah wuduk tu, itu maksudnya. Hak khama kita tamadmat itu, madmadah itu lain. Hak tu untuk membersihkan ruangan mulut. Mesti dah Nabi berkumur itu, kerana dalam hadis lain memang Nabi suruh berkumur selepas makan, walaupun tidak disebut di sini, mana dalam hadis lain. Tapi kukuk mana pun istimbat yang dikehendaki di sini adalah tidak batal wuduk dengan sebab makan makanan yang dimasak, walaupun makannya itu adalah dalam bentuk daging yang melibatkan sembelihan dan sebagainya. Jadi tidak batal. Rasanya tempat kita pun begitu makan. Walaupun ada dulu, saya ingat masa saya kecil dulu, ada juga setengah-setengah ustaz dia kata molek ambil wuduk lain lah, dia kata ambil wuduk, ada yang kata begitu. Tapi tidak membatalkan nak ambil wuduk tu hal lain. Tapi kena ingat ada dalam kitab, ada juga setengah-setengah ulama kalau tak ada sebab lah, sekadar-kadar dalam keadaan tak perlu kita ambil juga, itu setengah ulama kata jadi baziai. Dah tadi ambil dah wuduk, lepas tu tidak cuma, tidak lama pun tempoh tu nak ambil pula. Jadi setengah ulama kata itu termasuk dalam baziai. Sedangkan masa ambil wuduk pun ditekan, jangan baziai. Dah ada dah. Lepas tu bukan lama pun jarak tu. Kecuali lama, mulut pun jadi bau kerana lama, tu molek lah. Ada juga yang kata gitu. Jadi kita timbang sendirilah, tengok keadaan sesuai. Baik, hadis yang ke-23, anna Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu annaha qarrabat. Kalau qarabat telah dekat ia, qarrabat telah mendekatkan oleh ia. Itu beza pada tasydid itu, dengan sebab ada tasydid itu. Qarrabat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiya fa'akala min thumma qama ila as-salah wa lam yatawadda. Sesungguhnya Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadanya, yakni perawi hadis ini yang bernama Atha itu, bahawa dia membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rusuk kambing yang dipanggang. Rusuk kambing. Mana tu lah rusuk lah. Hak dia panggang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sembahyang dan tidak berwuduk. Hak tadi kita kata makanan berkuah, dia bentuk gulai itu. Hak ni tak dalam bentuk yang kering, tidak dalam bentuk gulai itu. Iaitu kita kata ni, apa ni? Tulang rusuk ni. Tu. Jamban, ya, asal mana jamban ni maknanya lambung. Tu asal dia. Jamban juga boleh dengan erti belah tepi. Jam ni sama ada sebelah ni ataupun sebelah ni. Jambi juga dia panggil. Jambi di samping saya boleh juga. Maknanya melibatkan bahagian tepi. Tulang rusuk lah. Itu maknanya. Jadi hadis 21 dan hadis 22 berkaitan hukum wuduk kerana memakan sesuatu yang dimasak. Jadi perbahasan tentang telah berlalu di dalam perbahasan hadis 4, 5 dan 6. Jadi kita bincang dah sebelum ni. Khilaf lah. Ada setengah kata kena ambil wuduk. Khilaf di kalangan ulama. Makan makanan yang dimasak. Tapi dalam hadis ni, hadis kita baca ni, maknanya tak ambil wuduk ni. Tak perlu ambil wuduk pun. Tu. Tapi ada setengah-setengah ulama tu dia tarjih hadis lain. Dia kata hadis lain, pakai hadis lain. Maknanya ada yang kata kena ambil wuduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita tak perlu. Tak perlu atau cuma berkumur, sunnahnya berkumur. Dan seseorang yang tidak berkumur, kalau terganggu solat dia, boleh jadi haram. Kalau tidak cermat di situ. Dalam fiqh disebut, saya ingat fiqh ni bukan Syafi'i saja. Kalau kita sengaja telan, misalnya lekat makan dia lagi, tiba-tiba terjatuh pada lidah ketika salat, dia telan, boleh batal wuduk, batal salat itu. Batal salat, sebab tu kena jaga sangat. Sebab tu kalau nak buai agak buai, letak dalam poket, jangan buai di lantai. Itu adalah larangan Nabi SAW. Takut mencemarkan. Tamu-tamu kita ni kapek ni. Dulu hak Nabi larang tu ketika bukan kapek tu, ketika tanah biasa pasir pun Nabi larang. Kalau orang tengok dia rasa jejet lah kita tu, rasa yalah satu macam pula. Jadi kena jaga. Kena jaga. Baik, sekarang ni kita masuk fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga. Cuma dalam ni sebut dia kata hak kita sebenarnya berkait dengan ni kita bincang dah sebelum ni, khilaf ulama tu ada bincang dah. Hak sebelum ni lah. Jadi kita tak perlu bincang di sini.
Mana kalau nak tengok kan, ni saya ada tulis muka surat 87, boleh baca sendirilah tu. Tengok pada muka surat 87 kitab ni dia ada bincang dah situ kan. Boleh tengok situ lah. Tapi kalau berdasar kepada hadis ni, maknanya tidak batal lah wuduk hari ni. Tidak batal. Tapi ada yang kata batal, maknanya dia tarjih hadis lain. Dia tarjih hadis lain. Dia kena ingat bila kata tarjih, maknanya ulama tidak tolak sebenarnya hadis tu. Cuma dia pakat lain. Dia tidak tolak. Sebabnya kalau ada hadis ni saja, memang ulama akan pakat. Seperti mana kita kata sentuh zakat, kita kata sentuh perempuan, khilaf tu. Jadi hak ni tarjih ni, maknanya dia bukan tolak, cuma dia utamakan ni. Tu. Baik. Fasal yang ketiga, hadis yang ke-24. An Abi Rafi' qala ashhadu lakuntu ashwi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batna asy-syat thumma shalla wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Abi Rafi' katanya, aku bersaksi bahawa aku memanggang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perut kambing. Perut kambing. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang tanpa berwuduk lepas Nabi makan. Kita kata kalau katif ini mungkinlah tidak itu sangat, ni perut ni. Lagi kita kata lemak lah kita kata, lagi minyak kita kata tak. Perut panggil tak apa. Nabi tak ambil wuduk. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Bab dinasahkan wuduk kerana sesuatu yang dimasak. Situ. Jadi mana tak perlu berwuduk lah. Hadis yang ke-25, An Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhdiyat lahu syatun faj'alaha fil qidr fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Aba Rafi' faqala syatun uhdiyat lana ya Rasulullah fatabakhtuha fil qidr faqala nawilni adh-dhira' ya Aba Rafi' fanawaltuhu adh-dhira' ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت ناولتني ذراعا فذراعا ما سكت ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قال فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحم باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. Daripada Abi Rafi' ini adalah hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, telah dihadiahkan kepadanya seekor kambing. Lalu dia memasukkannya ke dalam memasukkan ke dalam perut. Ini rengkah lah ni. Bukan kata boleh ambil rebuh gitu, tidak, mana gitu. Dia fa ni. Sebenarnya fa. Maka selepas tu fa tu kalau kita terjemah itu. Tapi tak meleh dulu kau. Itu jadi maka selepas tu fa tu ja'ala ni asal mana telah menjadikan ia. Tapi dia banyak makna ja'ala. Ja'ala dengan makna wada'a boleh meletakkan boleh. Tapi di sini maksud dia lalu dia memasukkannya. Makna selepas itulah ke dalam perut. Maknanya masaklah. Masak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lalu bertanya, "Apa ini wahai Aba Rafi'?" Gapo dia ni? Bau sedap ni. Nah, seolah-olah begitulah. Maka dia pun jawab, "Seekor kambing yang telah dihadiahkan kepada kami wahai Rasulullah. Lalu saya memasaknya dalam periuk ini." Sebab ada alih lain itu mana periuk ini lah. Baginda berkata, "Berikan kepadaku bahagian lengan." Lengan ni lengan ni bahagian ni, bukan bahagian ni. Lengan bahagian bawah. Ingat saya tanya dulu pakai ingat lihat yang nama dia tengok dalam bahasa Melayu kita. Ni lengan ni biasa sini zirak dia panggil. Zirak ni hak tempat kita kira hasta. Hasta sehingga pada ujung ni sampai ke siku ni dia panggil hatu maksud dia. Buat sementara waktu kita sebut lengan bahagian bawah, lengan bawah, atas sini, katif sini. Tu kan? Baik. Tu. Jadi Nabi minta, kalau kita sebut bahasa Kelantan kita mudah,
hak lengan tu ikat aku lah. Gitu. Sebab dalam syarah hadis disebut Rasulullah ni kalau bahagian belakang paha tu memang kegemaran. Sebab tu sahabat kalau dia nak bui, dia akan bui hak tu. Ulama buat kesimpulan, makna kalau kita jemput orang makan, biar kita tahu makan ni hak dia dia berilah, makan ni hak kegemaran dia. Itu termasuk dalam sunnah. Kita panggil dia, kita masak makan ni. Enggak, dia makan tu memang dia tak akal, tak tercapai maksud. Sebab tu kena tahu. Sebab tu saya tengok bagus kalau kita buat kenduri ni, kadang-kadang dia 2-3 jenis masak kan. Oh, dia ni tak boleh makan nasi, makan laksa. Tu kira-kiranya sunnah tu cara. Sebab tu kalau kita panggil baru waktu kita tanya, kawan nak masak kambing, dia mau makan ke tak? Nak jemput air, kalau dia kata tak, buat air dia. Tu termasuk dalam memuliakan tetangga. Itu budi yang diajar oleh sunnah. Jadi Nabi minta lengan lah kat bahagian lengan bahagian bawah. Saya pun memberikannya lengan yang satu lagi. 2 kali Nabi minta. Kemudian baginda berkata lagi, ni kali ketiga, berikan kepada lengan yang lain. Maka Abu Rafiq pun jawab, kambing ni aja 2 lengan wahai Rasulullah. 2 ya belakang tu angin lengan, dah depan tu lengan. Rasulullah lantas berkata kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya jika engkau diam, pasti engkau akan memberikan kepadaku lengan demi lengan. Selama mana engkau diam, mana kalau mulut dia jadi banyak lengan, seolah-olah begitulah. Tapi gitu ke maksudnya? Memang ada setengah ulama dia pakai secara zahir, ni maknanya Allah boleh buat gitu untuk Nabi lah. Mana Nabi pun tahu 2 je kambing lengan dia ni. Cuma Rasulullah nak tengok. Jadi kalau kita tengok sini, ni salah satulah yang dibuat, yang difaham oleh ulama, bahawa sahabat Nabi ni memang dia ikut Nabi, tapi kalau dalam perkara dia tak faham, dia akan tanya. Misalnya dia tak faham, ni minta pula kali yang ketiga. Sebab tu dia kata 2 je lengan ada ni. Rasulullah kata kalau munduk dia jadi banyak lagi lengan tu. Seolah-olah begitulah. Jadi tak salah, tak boleh kita kata bui lah. Tak kira Rasulullah tak tahu, tak kira dia tak tahu, cerdik Rasulullah, tak kira tu tak nak beza. Taklah Rasulullah nak tengok mana cerdik sahabat dia, tidak jadi gong tak terkadu gitu. Cerdik sahabat dia. Sebab tu sahabat Nabi kita tengok dalam hadis, kalau dia tak faham, dia akan tanya Nabi. Kadang-kadang nampak macam dia bahas apa yang Nabi sebut, dia bincang dengan Nabi. Tu dia tidak kata mentakut Nabi kak pakai ikut, tidak juga. Ada setengah-setengah sahabat peringkat ni lah, ada gitu. Kemudian baginda SAW meminta air, lalu berkumur dan membasuh hujung-hujung jarinya, lalu bangun salat. Kemudian baginda SAW kembali kepada mereka, lalu mendapati masih ada lagi daging yang sejuk. Maka Nabi SAW makan lah. Lepas makan tu daging sejuk tu, masuk ke dalam masjid, dia semaya pula dalam keadaan tidak sentuh pun air, maknanya tidak basuh pun tangan tu. Ni hak sejuk ni, dia gini mana makan, dia kata makan tu tidak berat lah. Dia gini, kalau kita nampak sini sebab asamek tu maknanya dia tidak seperti makan nasi tu, dia sentuh hujung-hujung jari. Maknanya kita kata muka ni bakar ke ni, panggil ni mungkin dia kering sejuk dah. Jadi buat gitu, tak sentuh air, kesak di, kalau kita guna tisu gitu yalah. Itu maksud dia sini ya. Cuma tidak basuh tangan. Hadis ni terdapat dalam Musnad Ahmad, bab hadis Abu Rafiq. Jadi maknanya kalau kita tengok di sini, makna Nabi ni agak bermudah-mudah lah dalam masalah ni. Patut kita nak buat gitu kah? Bila makan tu pakai tak basuh tangan. Hak Nabi basuh tangan ke ada, hak ni tak basuh. Maknanya dalam keadaan Nabi tengok tidaklah banyak sangat. Ni kalau bolok dengan lemuk, Nabi tak akan buat gini. Dan sebab dia kata kering. Kali makan tu makan hak lebih tu mana adalah hak dia tidak kata dia tak mungkin kalau benda duduk daging dengan dua-dua pakai tak basuh tangan, tak mungkin gitu. Kita kena faham gitu, sebab ada Nabi basuh tangan hak mula-mula tadi basuh tangan pun. Bila basuh tu dengan hak ni dak, maknanya kesak saja. Sapu di tisu dan sebagainya. Kok mana pun maksud hadis ni tak batal. Hak tu ada nak dari segi fiqh. Zira', istilah zira' ni ialah bahagian antara siku dan jari. Dalam kitab lain sebut jari tengah. Dia panggil zira', dia panggil hasta.
hasta ni zira'an bi zira'in, nah shibran bi shibrin wa zira'in bi zira'. Dalam hadis bukan shibrin itu jengkal, zira' ni. Jadi zira' ni segi bahasa maknanya ni jari tengah, ujung jari tengah sampai kepada ni bucu siku hak tajam. Itu satu hasta. Itulah. Hadis ni pun bincang dah situ ya, bincang dah sebenarnya. Kita pergi pada hadis yang ke-26. Wa rawahu ad-Darimi an Abi Ubaid illa annahu lam yadhkur thumma da'a bima'in ila akhirih. Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis ni daripada Abi Ubaid, cuma dia tidak sebut maknanya hadis ni selain daripada Abu Rafi' ada lagi orang lain riwayat, misalnya Darimi, cuma bezanya hak tak ada dalam hak riwayat Darimi ni. Hak tu kemudian dia yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air sehingga akhir hadis. Hak tu tak ada. Hak tu tak ada. Tak apalah tu. Hadis ke-27 an Anas bin Malik qala kuntu ana wa Ubay bin Ka'b wa Abu Talhah julusan fa akalna lahman wa khubza ثم دعوت بوضوء فقال أدالي لما تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ من هو خير منك. Daripada Anas bin Malik kata Anas bin Malik, saya, Ubay bin Ka'ab dan Abu Talhah pernah duduk dalam satu hidangan lah. Maka kami makan daging dan roti. Daging dan roti bila sebut orang Arab, dia tak support kita buat sini sedap lah. Daging dia tu, roti dia tu. Kemudian saya minta air untuk berwuduk. Kata apa ni? Jadi kata Anas bin Malik lah. Kemudian saya minta air untuk berwuduk. Ni Anas bin Malik cerita. Dia kata dia, Ubay, Talhah, 3 orang lah. Dia cerita, Anas bin Malik cerita. Mana kami makan roti, daging dan roti. Selepas selesai makan, saya, Anas bin Malik minta air untuk wuduk. Lalu kedua-duanya kata, siapa dia? Ubay dan Talhah itulah. Kata kepada Anas itu. Apa dia kata? Kenapa engkau nak berwuduk? Saya pun jawab, ni makan dia, kita makan ni lah. Dia kata gitu. Pak kita duduk timbuk ni. Ni lah. Pak kita duduk makan ni. Gitu je. Mana kerana makan dia tu makan dia yang dimasak dengan api lah. Itu maksud dia. Jadi kedua-duanya yakni Ubay bin Ka'ab dan Abu Talhah tu, bukan Talhah, Abu Talhah tu berkata, engkau mahu berwuduk kerana sesuatu yang baik, nak berwuduk kerana sesuatu yang baik. Makna kita makan ni bukan benda najis pun, benda molek. Sedangkan orang yang lebih baik daripada engkau pun bila makan jenis ni gini tak ambil wuduk pun. Maksud orang lebih baik tu Nabi lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbahasan hadis ni pun sebenarnya hadis ni dan hadis sebelum ni bincang dah sebelum ni pun. Jadi tak perlu lah. Maknanya nak jaga apa dia? Tak batal. Sebab tu tak perlu ambil wuduk tu. Tak batal. Secara umumnya kita kata kalau dia nak ambil wuduk lebih tu hal lain lah. Ada kadang-kadang makan tu peluh dah. Nak suruh segar ambil wuduk. Tu tak apa tu. Baik, hadis yang ke-28 an Abdullah bin Umar annahu kana yaqul qiblatur rajul imra'atahu wajassuha biyadihi minal mulamasah faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, ciuman seseorang, mana seseorang yang cium isteri dia dan menyentuhnya dengan tangannya, itu termasuk dalam mulamasah. Sesiapa yang mencium isterinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwuduk. Maka dia kena berwuduk. Ni sebut berwuduk lah. Tu kata tu.
Ni pun kita bincang dah kan. Bincang dah lah. Sebelum ni bincang dah banyak khilaf ulama situ. Kita pilih nak kalau dalam mazhab Syafi'iyah batal lah. Batal wuduk tu. Baik. Jadi ulama kata tak batal tu, tadilah kita bincang dah. Mula masah tu makna apa? Bukan makna sentuh biasa tu. Tapi dengan makna mujab, dengan mana jimu, bersetubuh. Hadis yang ke-29, wa Ali bin Mas'ud kana yaqul min qiblatir rajul imra'atahu al-wudu'u. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata wuduk diwajibkan kerana seorang cium isteri dia. Jadi bagi ulama yang kata hadis Nabi cium isteri dia Aisyah dan satu kaki hak tu dikata berlapis lah. Berlapis lah tu. Lepas tu dia kata hadis hak cium tu tidaklah kuat sangat dipertikaikan. Antara dia adalah cara dia tu. Tu. Jadi hak ni pun kita bincang belah kedah ni. Hadis ke-31 an Umar bin Abdul Aziz qala Tamim ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu min kulli damin sa'ilin. Umar bin Aziz lam yasma' min Tamim ad-Dari wala ra'ahu wa Yazid bin Khalid wa Yazid bin Muhammad majhulan. Daripada Umar bin Abdul Aziz kata dia, Tamim ad-Dari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib berwuduk kerana darah yang mengalir. Mana darah yang mengalir daripada tubuh? Mana secara umum tak kira mengalir daripada mana? Daripada kemaluan ke? Daripada ikutlah daripada hidung ke? Daripada mulut, asalkan mengalir keluar daripada tubuh, maka kena ambil wuduk. Mana batal wuduk? Dia kata begitu. Dia kata Rasulullah kata begitu. Umar bin Abdul Aziz dia tidak dengar daripada Tamim ad-Dari dan dia tidak pernah lihat, mana tak ada lah dia tak, dan dia tidak pernah lihat pun. Tamim ad-Dari ni Umar bin Abdul Aziz dia tidak dengar dan dia tidak tengok pun, tak pernah jumpa. Ulama buktikan begitu sebab masalah zaman tu tidak sama. Wa Yazid bin Khalid dan Yazid bin Muhammad ni perawi hadis ni lah majhulan. Kedua-duanya ulama tak kenal identiti dia. Jadi bila ulama tak kenal, bukan kita tak kenal tu tak pelik. Ni ulama tak kenal hak khusus dalam bidang ni, maka tak boleh terima dia. Sebab ulama jarh wa ta'dil ni khija dia cek daftar rekodkan perawi-perawi tu, tak boleh nak kenal pasti. Banyak kalau kita belajar kitab Syafi'i, Imam Syafi'i kata saya tak boleh terima hadis ni. Saya tak boleh terima hadis. Antara sebab Imam Syafi'i tolak juga hadis Barak bin Azib tu, hak kata hadis pun hak kata tak batal wuduk tu kan. Setuh laki perempuan tu, salah seorang perawi, ada perawi tu dia kata saya tak kenal. Imam Syafi'i kata dah saya tanya orang lain tak kenal, itu sebab saya tak terima. Kalau seseorang itu boleh bukti kepada dia ni ada tidak jelas, kita akan terima. Maknanya biasa je ulama begitu zaman tu. Zaman ketika hadis ni beredar dalam masyarakat, zaman kita ni tak apa dah lah. Sebab apa kita boleh rujuk kitab semua dibukukan. Zaman dulu ketika perawi-perawi hadis duduk dalam dada-dada ulama tu, ulama ingat masa tu tidak dibukukan dengan lengkap. Dia kata dia tanya juga orang tapi tak kenal. Biasa tu kita jumpa gitu. Jadi kedua-duanya majhul ni dia adalah kategori majhul ni, dia ada pula kategori dia. Setengah tu majhul tu kenal, tapi kenal pun mana kenal tapi tak jelas. Sekadar tahu nama saja. Ada tapi tak tahu. Tak tahu dia ni ingat tes setara mana, dia ni juh ke tidak, itu tak kenal. Sekadar nama tu tak panggil kenal dalam istilah dia ni. Lah dia tahu nama ada, dia wujud dia tu, tapi tak tahu bagi data dia. Nak kata siqah macam mana? Kita nak kata dia bagus macam mana? Nak kata dia tu layak meriwayat hadis macam mana? Ada kredibiliti tak nak kata. Tahu dia tu ada. Tak boleh juga. Setara tu lah nak ayatnya sistem perpindahan maklumat ni dia mesti melalui orang yang dikenal pasti. Kalau tidak tak boleh terima. Cuba tengok bawah tu dia ada buat tu 229. Sunan Ad-Daruqutni bab wuduk kerana sesuatu yang keluar daripada badan. Riwayat ini adalah dhaif. Riwayat ini dhaif.
Kedhaifannya disebabkan inqita', yakni putus seorang perawi dengan perawi yang lain, serta ada dua orang perawi dia tu majhulul hal, asal dia tidak diketahui daripada mana dia. Tak tahu, ulama tak kenal. Ulama dalam bidang ni tak kenal. Ini disebutkan sendiri oleh Imam Ad-Daruqutni selepas mengemukakan hadis. Imam Daruqutni adalah imam jarh wa ta'dil lah. Pakar dalam bidang tu. Dia tak kenal. Bila dia tak kenal tu, orang ambil perhatian lah sebab dia. Baik, ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Hadis ini baca atas. Hadis ini menunjukkan bahawa keluar darah yang mengalir, keluar darah, lepas tu sifat darah tu cair mengalir. Bila kata mengalir ni makna cair. Setengah ulama kata bila kata mengalir ni makna keluar tu banyak. Ada juga yang kata ni. Sebab kalau keluar sikit tidak mengalir, ulama kata tak ada masalah tu. Bila kata damin sa'il, darah tu keluar tu mengalir, maknanya jumlah tu agak banyak. Tu. Hadis ini menunjukkan bahawa keluar darah yang mengalir, walaupun bukan melalui kubul dan dubur, yakni dua kemaluan manusia itu, membatalkan wuduk juga, walaupun tidak keluar daripada kubul dan dubur. Kira-kiranya zahirnya hadis ni gitulah, zahir dia. Namun begitu, hadis ini sangat dhaif. Dhaif sungguh lah, sebab dah lah terputus. Lepas tu perawi dua orang, perawi itu majhulul hal, tidak diketahui dan tidak boleh dijadikan hujah, tak layak. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebahagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat ianya membatalkan wudu. Kata Imam Abu Hanifah, tak kira asalkan keluar daripada tubuh, tidak melalui kubur dan dubur pun, hidung pun batal. Tak kira kut rongga mana, asalkan tubuh. Ada setengah ulama tidak, tubik tu sebanyak mana tubik tu. Kalau tubik mengalir, sampai mengalir, cek banyak. Kalau tubik tidak mengalir, itu kira tidak banyak. Misalnya, kadang-kadang kita kena tergores sikit, tubik sikit, tubik tu main situ, tak pergi lain darah tu. Tu tak apa ulama kata. Tak apa tu. Baik. Mereka, yakni Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dia lah, mereka berdalilkan antara dengan hadis Fatimah binti Abi Hubaish yang mengalami istihadah. Hadis tersebut ialah an Aisyah anha qalat Fatimah bintu Abi Hubaish li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la athuru afa ada'u as-salah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalika irqun wa laysa bil haidah. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Fatimah binti Abi Hubaish ni sebenarnya Fatimah binti Abi antara sahabiah yang Allah uji dia dengan keluar bertahun-tahun, tak pernah putus. Memang dia susah sehingga dia kata dalam kitab Bulughul Maram banyak dia kemuka, lebih banyak lagi dia kemuka. Dan ulama bincanglah dalam kitab Idahul Ahkam tu, syarah Bulughul Maram tu, dia ni sampai peringkat dia nak, kalau kita sebut nak pergi makan gula apa payah, sebab apa banyak sangat keluar tu. Di antara sahabiah yang diuji dengan darah istihadah, dia ni nasib dia nak macam mana? Susahlah, memang dia kata susah, dia sebut sendiri. Mama nak pergi makan gula. Ada Muzamil dulu kita kata tuala wanita pun tidak seperti sekarang. Tubik sampai ke pohon. Allah uji dia begitu. Baik. Dia pun kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ni tidak suci. Tengok dalam Bulughul Maram banyak lagi hadis ini berkenaan dengan Fatimah binti Abi Hubaish ni. Adakah saya boleh meninggalkan salat? Boleh kau saya tak semaya? Sebab dia ni macam dia tak jelas lah apakah masih haid lagi ataupun macam mana. Ataupun setengah ulama kata dia jelas waktu bukan haid, sebab haid ni kita tetap kan. Perbincangan panjang lah haid tu. Sebab kalau zaman Nabi dalam hadis sebut perempuan haid ni, salah satu pengecaman dia nak tahu dia, bila mari haid tu, bila tak berhenti juga, selepas sampai waktu sepatut berhenti, dia akan letak baldi ada air, lepas tu dia letak dia mana perempuan dia letak kemaluan dia atas tu lah, dia duduk itu dia tengok, kalau titik lepas tu dia tengok kepekat dia nak tengok warna dia, cara tu dia buat. Selain daripada dia guna tisu, maknanya dia boleh cek, sebab darah haid dengan darah istihadah ni lain, dia tidak sama warna. Tetapi ada juga yang mutahayyirah, yang mana tak boleh nak beza, perempuan sendiri pun tak jelas.
Sebab kita kata tetap pun kadang-kadang dia ada juga lari timing dia tu. Dia ada juga. Ni. Tapi hak ni memang jelas lah. Bertahun ujian besar tu. Jadi adakah saya boleh tinggal solat? Nabi kata itu cuma satu urat, bukan haid. Irkun ni kalau kita nak tengok satu irkun mana urat betul lah. Cuma dari segi irq, kalau dalam syarah kalimah ni lah. Sini dia tidak sebutlah menggorengkan. Irq ni maknanya mana ada urat yang pecah maksudnya. Bukan keluar daripada saluran haid tu. Tapi keluar daripada saluran lah urat irq. Urat tu pecah dia keluar. Kira gitu. Itu maksudnya. Ni kalau tengok dalam kamus bahasa mana urat gitu ya. Mana urat gitu ya. Mana bukan haid tu. Haid ni hak keluar biasa fitrah. Ni tidak fitrah. Berlaku pada itu sebagai tanda mungkin ada masalah tu. Bila haid datang, Nabi bui panduan kepada wanita. Bila haid datang, idza aqbalatil haidah, bila haid datang, kamu tahu ke haid tu macam mana? Berapa hari, warna dia macam mana, bau dia berbeza, kepekatan dia berbeza, kamu tahulah. Itu maksudnya bila haid datang, kamu kena kenal haid tu macam mana. Tak boleh sembahyang lah, kamu kena tinggalkan salat. Dan bila haid tu pergi, mana habis haid, maka basuhlah kemaluan kamu, anggota engkau, dan maka basuhlah dari anggota engkau darah dan sembahyang. Dia gini mana basuh tu sebab haid. Jadi memang darah tu akan ada lagi. Sebab tu dalam kisah ni ulama kata bagi kisah seperti dia ni setiap kali nak sembahyang dia kena bersihkan kemaluan dan dia kena ambil wuduk. Lepas tu sembahyang. Setengah ulama kata dia ni antara yang pakai kaedah jamak suri. Jamak suri. Maknanya waktu zuhur tu dia sembahyang di ujung. Masuk lepas tu habis tu kira-kiranya duduk tak lama tu masuk asar dia sembahyang lagi. Kalau tidak nyanyi ke dia. Nyanyi. Kalau dia sembahyang awal waktu zuhur, lepas tu sembahyang tu jadi dia kena buat 2 kali. Tu dia panggil jamak suri untuk orang bermasalah. Sebab tu jamak suri ni satu penyelesaian untuk orang misalnya orang sakit di hospital ke misalnya kita bolehlah guna tu molek tu. Biar dia sembahyang di akhir waktu pertama, lepas tu sembahyang untuk waktu yang kedua. Bukan jamak hakiki. Hakikat dia sembahyang dalam waktu yang sama. Waktu tu zuhur dalam waktu zuhur cuma akhir. Asar dalam waktu juga awal selalu. Bagi kih-kih dia susah kan. Itu satu penyelesaian lah yang ada dalam agama kita. Jadi maknanya darah istihadah itu maknanya maksudnya apa? Jadi di sini dalam kih ni maknanya bila selesai mandi kena mandi lah. Mandi seperti biasa lah. Pada waktu tu dalam hadis lain sebut Nabi suruh dia letaklah kain pada kemaluan. Kalau kita dengar kita kata tuala wanita lah. Mudah faham. Dah letak. Semayah selalu. Lepas tu gitu pula buat nak semayah lepas tu. Nabi sebut gitu. Maksudnya apa? Batal lah wuduk tu. Batal lah wuduk. Gitulah kira-kira ni. Di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan berwuduk yang menunjukkan keluar darah itu membatalkan. Kalau dalam riwayat lain maknanya bila keluar darah tu Nabi suruh dia ambil wuduk. Maknanya itu isyarat pada membatalkan wuduk. Baik. Misalnya ni an Adi bin Thabit an abihi an jaddih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil mustahadah tad'u as-salah ayyam aqra'iha التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. Daripada Adi bin Thabit, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ni ulama kata kelebihan ni. Adi bin Thabit dia ambil hadis ni daripada ayahnya. Ayah dia ambil daripada tok dia. 3 buah anak, pok, cucu. Apa ni datuk. Anak, ayah, datuk. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan perempuan yang mustahadah, dia perlu meninggalkan salat pada hari-hari haid yang selalu dia alami. Dia kena tahulah haid dia tu berapa hari. Kemudian selepas selesai haid dia mandi dan berwuduk. Pada dia mandi. Kemudian dia mandi. Mandi itu makna mandi wajib.
Sebab dia kering dari darah haid, mandi wajib. Dan berwuduk pada setiap kali mahu sembahyang. Ini salah satulah. Dia bolehlah berpuasa dan boleh sembahyang. Jadi perempuan yang istihadah ni dia boleh sembahyang, boleh puasa. Sebab apa? Sebab itu bukan haid. Setengah ulama sebut, dia kata dalam kitab dia kata itu darah penyakit. Baik, di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan supaya berwuduk kerana keluar darah istihadah. Sedangkan ia keluar bukan melalui dua jalan biasa. Bukan daripada saluran darah itu, irq, urat lain, daripada urat lain. Nabi sebut tadi kan? Irq. Sebalik ia keluar melalui jalan yang lain, iaitu sejenis urat, satu urat yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Imam Abu Hanifah membuat kesimpulan. Sebab tu kita kata cara dia tu. Jadi Imam Abu Hanifah membuat kesimpulan bahawa darah yang keluar walaupun bukan melalui dua jalan. Kena ingat bila kita belajar tentang bila sebut dua jalan tu maknanya kubur dan dubur. Maknanya daripada hadis inilah Imam Abu Hanifah buat istinbat hukum, oleh kerana darah istihadah itu keluar bukan daripada saluran haid, sedangkan haid ni daripada kemaluan tu lah. Tidak daripada itu, tapi urat lain. Dia kata boleh kiyah pada mana-mana, boleh kiyah pada anggota mana. Maknanya kalau keluar kukuk mana pun mana kira batal lah. Batal lah. Walaupun tidak daripada dua jalan tu pun. Tu kata dia. Jadi kebanyakan ulama mereka bantahlah pendapat Imam Abu Hanifah itu. Jadi kebanyakan ulama mereka berpendapat keluar darah daripada badan selain daripada jalan biasa. Jalan biasa di mana kubur dan dubur. Tidak membatalkan wuduk. Darah hidung tak batal wuduk. Itu jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah batal. Batal. Dia kata begitu. Antara hujahnya ialah asal hukum ialah tidak batal. Tiada dalil yang jelas serta sahih yang menunjukkan batal wuduk kerana. Jadi kita pakai asal. Asalnya tak batal. Kecuali ada dalil yang katakan batal. Gitu. Imam Nawawi berkata, ini tokoh dalam mazhab Syafi'i. Sebaik-baik pandangan dalam masalah ini ialah tidak membatalkan wuduk seperti kebanyakan ulama. Tak serupa dengan Imam Abu Hanifah lah. Sehingga ia sabit berdasarkan syarat kecuali ada dalil yang menyabitkan batal. Terbukti ianya tidak sabit, kata Imam Nawawi, dan tidak boleh digunakan kias di dalam bab ini kerana illat membatalkan wuduk itu bukan suatu yang boleh difikirkan. Jadi illat batal wuduk ni kita tak boleh fikir hak tu ketentuan daripada Nabi. Cuba fikirlah ketung ambil wuduk tak basuh punggung tu. Ke mana tu? Bukan ketung tubik ku siku. Tubik ku punggung tapi tak sentuh hak tu. Tak pecah keluar kita kata. Dia ambil wuduk. Kalau orang tanya kita apa tak basuh situ? Dah keluar ke ketuk sini? Dah. Nak jawab mana? Ini termasuk dalam amrun tauqifi, ulama kata. Perkara yang kita ambil daripada Nabi. Nabi kata gitu-gitu. Jelas tu. Sekali kita fikir je juga dah. Kalau orang tidak Islam dia kata hatu nak ayatnya kami dilatih taat. Dan Nabi sebut, sebab Nabi ni bila disebut daripada Allah. Dah hatu tidak menjejaskan kehidupan pun ikut tu. Tak ada apa pun. Itu latihan supaya taat kepada Nabi. Tak faham kita tu faham. Ketung. Tiba-tiba basuh hujung-hujung anggota. Pada ketung tu biar tengah tu, bahagian tengah tu. Mudah ya. Nabi suruh buat gitu, kita buat gitu. Sesat. Umat Islam mudah. Ittiba ikut. Baik. Gitulah. Berkenaan dengan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh golongan yang berpendapat keluar darah membatalkan wuduk. Tak kira lah ke mana pun, tidak mesti dua jalan tu. Seperti Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia lah. Apa jawapan? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengemukakan jawapan dia. Jawapan terhadap hadis mustahadah dari dua sudut. Pertama, riwayat tersebut dhaif. Hak tadi. Hak kata Nabi kata irkun tadi tu. Hak tu tak kuat, dhaif. Serta tidak diketahui. Maknanya ada perawi majhul lah. Hadis mustahadah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim tanpa tambahan iaitu disebutkan wudu. Sebab dalam Bukhari dan Muslim tak sebut kena ambil wudu. Tanpa tambahan itu disebutkan wudu. Tak ada. Ia adalah tambahan yang batil, kata Imam Nawawi. Kedua, jika riwayat itu sahih,
tentu maknanya ialah untuk memberitahu bahawa darah ini bukan haid. Sebaliknya ia mewajibkan wuduk pada orang yang mengalaminya kerana keluar daripada tempat hadas. Baginda SAW tidak maksud ke keluar darah dari mana-mana tempat mewajibkan wuduk. Jadi hadis hak tu Fatimah binti Abi Hubash itu, dia keluar darah istihadah, Nabi kata irkun, itu bukan darah haid. Sebab darah maknanya darah haid keluar daripada saluran lain. Memanglah tubik, supaya Imam Nawawi kata betul, tubik kok darah lain, tapi kok kemaluan juga tubik tu, termasuk keluar daripada kubur dan tubuh juga, masuk dalam hak tu juga. Cuma orang lain. Tu. Jadi makna batal lah wudu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia tengok tak, dia kira keluar darah itu daripada saluran lain, hak istihadah daripada saluran lain, maka dia pun kira tak batal tu. Dia kira gitu. Apa ni, dia kira batal semualah. Tubik kok hidung pun dia kira situ. Tapi hak ni dalam kira ni berkenaan dengan hadis-hadis yang dia dikendali oleh golongan yang berpendapat keluar darah batal wudu. Asalkan keluar darah saja, tak kira lah ke mana-mana pun. Ni. Jadi Imam Nawawi kata tak boleh nak kiyah gitu. Tak boleh nak kiyah gitu. Asalkan keluar darah jadi batal wudu. Baginda SAW tidak maksud ke keluar darah di mana-mana tempat. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi ni gini, Jadi hak Nabi sebut dalam hadis Fatimah binti Abi Hubash tu, memanglah dalam mazhab memang batal lah. Dalam mazhab Syafi'i batal. Jadi batal tu Nabi nak ayat sebab keluar tu dia keluar daripada kemaluan tu lah dia kira. Hak Nabi sebut irkun tu nak ayatnya orang tu hak duduk dalam tapi keluar daripada kemaluan, batal lah. Jadi kita nak kiyah kalau keluar aku hidung nak kiyah hak tu tak boleh. Soalannya begitu lah. Tapi bagi setengah-setengah ulama tak, dia kiyah mana keluar aku mana pun kiyah batal. Jadi sedekah dalam mazhab Syafi'i tidak gitu. Ni sebenarnya kita luka kan, batal tak batal wudu, cuma kena basuh, kena cuci lah, sebab dia kira najis tu memang tak batal. Tapi ada ulama kata batal, dia kiyah tu sebab dia kata keluar tu bukan keluar melalui saluran darah haid. Boleh faham kan dalam tok kabarah ni. Hak ni masalah yang kata dah apa ni, Fatimah tanya Nabi, dia ni keluar istihadah lah. Lepas tu dia boleh kalau dia nak tinggal sembahyang, Nabi kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tu bukan darah haid. Jadi makna istihadah tu keluar daripada urat. Mana urat tu tak berkait dengan tempat keluar darah haid. Tetapi tubik, semua tubik melalui kemaluan tu. Bukan darah duduk luar kemaluan, bukan saluran duduk keluar daripada kemaluan tu, tidak. Tu. Jadi nak kiyah kata kalau tubik ke mana-mana pun jadi batal lah. Tak boleh gitu. Tak boleh. Hak darah. Jadi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i terima keluar darah istihadah tu sebab dia keluar daripada kemaluan. Memang orang lain tapi daripada kemaluan juga. Jadi kalau darah tu keluar tidak daripada kemaluan, misalnya aku hidung ke apa, tak tahu tu keluar, kita kena khawat atau paku seset tubik darah je, basuh ya, tak tahu tu. Itu maksud dianya. Jadi nak kiyah tu dia kata dia ni, bagi dia nak kiyah ma'al fasik, kiyah dua benda yang tidak sama tu, tak boleh kiyah. Lalu keluar darah istihadah merupakan tempat hadas, mahallul hadas, tempat hadas makna kemaluan lah. Bila sebut tempat hadas, bila ngaji fiqh makna kemaluan. Sebab kita keluar darah, gigi darah, tak tahu tu khamu lah. Baik. Jadi lalu keluar darah istihadah merupakan tempat hadas. Tempat hadas tu kalau nak garis boleh situ. Kerana terdapat cairan lain yang keluar melalui juga menyebabkan hadas sama ada kecil atau besar. Kita kata buang air kan, keluar daripada hak tu ya jadi kena batal wudu tu. Kerana itu ianya tidak boleh disamakan dengan keluar darah pada tempat lain. Tak boleh nak sama gitu. Sebahagian ulama menganggap ia merupakan tempat hadas kerana berjiran dengan tempat keluar najis. Ni orang panggil pekoh. Gitulah. Jadi kalau kita tengok zahir, sebenarnya hak Imam Syafi'i sebut ni memang kuatlah. Hak dia ni maknanya batal tu kerana keluar, bukan maknanya batal wudu tu kerana dia keluar situ. Beza dengan keluar kena di tangan, di kaki, sebab itu bukan mahal hadas, bukan tempat berlaku hadas. Ketuk apa? Sebab dia keluar kok dua tu saluran tu. Kencing, buang air besar, keluar kok tu berlaku. Sebab tu dah kata katakanlah keluar. Misalnya perempuan keluar
angin daripada kemaluan hadapan dia. Batal juga. Sebab keluar kotor. Kalau keluar aku telinga, ada kau tak keluar tu, kau ada sini pelik-pelik lah ni pelik-pelik lah ni. Kira lah ni, ikut kursi keluar. Ataupun keluar aku mulut lah. Tu tak apa tu. Keluar aku punggung tu tak ada. Kalau kita ngaji Fardhu Ain zaman dulu bila keluar sesuatu daripada dua jalan gitu. Batal lah, tak kira lah apa-apa pasal ketubik kotor. Kalau dalam kitab fiqh dia sebut sosok tu, tubik batu, tubik ulat. Tapi setengah ulama kata hak jenis jari-jari tubik tu tak kira. Ada pula kata gitu. Tubik ulat. Ulat ni bukan perkara hak sama-sama. Tu sakit tu. Tu tak kira. Ada yang kata gitu. Hak ni tak kira. Sakit pasal keluar kotor. Misalnya keluar batu. Kok kemalu ya? Orang yang batu karang dak. Patah ke dak? Kalau mikir dalam asyik memang patah, tapi ada seorang kata dak sebab apa? Hak tu bukan sesuatu yang biasa keluar. Tak ada yang kata khilaf dan nak ayatnya. Batu pening ustaz dia nak pakai mana? Hak sekali nak pakai mana? Pakai tu terbelik apa? Patut orang nak pakai itu hadiah lah. Gitu hadiah tu nak ayatnya benda ni khilaf dalam fiqh tak pelik lah. Bukan satu kau yang ganji. Kecuali kita tidak ngaji jenis ni jadi pelik lah. Sesak ustaz tu apa? Ada kau keluar batu tak batal. Ya kata ulama ada berpendapat gitu dengan molek. Padahal lingo tak tutup muka itu tutup. Sepatut dengan molek tu. Tu. Jadi gitulah hadirat insya-Allah untuk sesi akhir datang kita akan bincang pula bab adabul khala. Bab adab ketika buang air pula. Mana Nabi ajar supaya kita boleh pahala. Buang air pun biar boleh pahala. Gitulah wallahu a'lam. Masa kita berhenti setakat tu, mudah Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.